salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Bayangkan, Anda bangun pagi, buka berita, dan sekali lagi dengar pengumuman daripada kerajaan pusat bahwa 9 tuntutan di bawah perjanjian Malaysia 1963 kononnya sudah selesai. Memang hebat kedengarannya kan? Tetapi persoalannya selesai atas kertas ataupun selesai dalam realiti hidup rakyat Sabah dan Sarawak. Inilah topik yang kita akan bongkar dan kita akan ulas dalam konten kali ini. Kerana ramai orang sudah mula rasa bosan dengan pengumuman demi pengumuman yang tiada penghujung. Betul-betul selesai ataupun sekadar permainan politik untuk menutup kelemahan. Pada 12 September 2025 yang lepas, Majlis Tindakan Pelaksanaan MA63 mengumumkan bahawa 9 tuntutan berjaya dimuktamadkan. Antaranya termasuklah pengiktirafan Jabatan Kerja Raya dan Jabatan Pengairan dan Saliran Sabah serta Sarawak sebagai jabatan teknikal sendiri, pindaan Akta LHDN, penyerahan kuasa awal selia gas dan elektrik, pindaan ordinan buruh, dan pembaharuan dalam pelantikan kehakiman. Kalau kita dengar sekali lalu, memang nampak macam satu kemenangan yang besar. Tetapi sekali lagi, rakyat Sabah dan Sarawak tanya, bila benda ini semua akan dilaksanakan? Kalau kita lihat kembali sejarah MA63, ini bukan kali pertama Putrajaya membuat pengumuman sebegini. Sejak berdekad-dekad lalu, setiap kali ada mesyuarat besar akan ada ayat-ayat manis seperti kami sudah capai persetujuan prinsip, perbincangan berjalan baik, ataupun tuntutan sudah dipersetujui. Tetapi, bila kita tanya garis masa, bila mahu masuk parlimen untuk dipindah undang-undang, bila rakyat akan nampak perubahan sebenar dari segi jalan raya, sekolah, hospital, dan peluang ekonomi, semua diam, semuanya jadi samar-samar. Akhirnya pengumuman hanya jadi bahan berita untuk 1-2 hari, selepas itu hilang. Isunya 9 tuntutan ini memang kedengaran gah, tapi tanpa tarikh pelaksanaan, tanpa mekanisme penguatkuasaan, ia sekadar kosmetik. Betul, nama nampak cantik, tetapi realiti di lapangan tidak berubah. Pengiktirafan JKR dan JPS Sabah sebagai teknikal contohnya. Apakah dengan serta-merta kontraktor Sabah boleh dapat projek besar tanpa bergantung pada Kuala Lumpur? Ataupun adakah ia masih perlu tunggu lapisan birokrasi sebelum turun dana? Sama juga dengan kuasa kawal selia gas dan elektrik. Apa jaminan Petronas akan benar-benar lepaskan kawalan ataupun hanya sekadar simbolik? Kita kena ingat, MA63 bukan sekadar tentang simbol, ia tentang hak yang sebenar. Perjanjian itu dibuat supaya Sabah dan Sarawak masuk ke dalam Malaysia dengan syarat-syarat tertentu, termasuklah otonomi yang jelas dalam pendidikan, imigresen, kewangan, sumber asli, dan juga infrastruktur. Kalau semua ini hanya diumumkan tanpa tindakan, rakyat di Borneo akan terus rasa mereka dianaktirikan. Lihat saja laporan sebelum ini. Walaupun Sabah penyumbang besar kepada hasil minyak dan gas negara, tahap kemiskinan Sabah masih tertinggi di Malaysia. Projek infrastruktur asas seperti Jalan Raya Pan Borneo pun lambat dan penuh dengan masalah. Jadi di mana sebenarnya hasil penyelesaian yang dijanjikan? Kritikan ini bukan baru. Sejak zaman Tun Dr. Mahathir, kemudian Abdullah Badawi, Najib Razak, hingga ke zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin dan kini Datuk Seri Anwar Ibrahim, isu MA63 sering dijadikan bahan politik. Setiap kali pilihan raya dekat, tiba-tiba timbul pengumuman kononnya hak Sabah dan Sarawak dipulihkan. Tetapi selepas itu, senyap sahaja. Akhirnya rakyat hanya dapat janji dan bukannya hasil. Malah sebelum ini Jeffrey Ketingan sendiri pernah menegur bahwa banyak perkara MA63 yang dikatakan selesai sebenarnya masih lagi tergantung. Begitu juga dengan Syafiq Apdal yang berkali-kali menuntut agar pelaksanaan disertakan dengan tarikh yang jelas, bukan sekadar pengumuman. Sekarang kita masuk ke persoalan yang lebih tajam. Apakah mungkin semua pengumuman ini hanyalah taktik politik untuk menenangkan hati rakyat Sabah dan Sarawak supaya mereka terus kekal bersama kerajaan pusat?
Apakah ini hanya skrip politik supaya pemimpin boleh kata mereka buat kerja walaupun realitinya tiada perubahan di lapangan? Kalau kita berani jujur, inilah yang rakyat rasa sekarang. Sebab kalau benar sudah selesai, mengapa tidak diumumkan tarik kuat kuasa? Mengapa tidak dibentangkan segera dalam parlimen untuk dipindah undang-undang? Disinilah muncul persoalan kontroversi. Adakah Putrajaya benar-benar ikhlas melaksanakan ME63 ataupun ia hanya menjadi alat untuk mengawal politik Sabah dan juga Sarawak? Kalau benar ikhlas, kenapa lambat sangat? Kalau hak sudah dipulangkan, kenapa Sabah masih negeri termiskin? Kenapa Sarawak masih perlu menunggu untuk melihat hasil pengawalan kuasa elektrik sendiri? Apakah sebenarnya 9 tuntutan ini hanya kemenangan di atas kertas supaya pemimpin boleh tunjuk yang kononnya ada kemajuan sedangkan realiti tidak bergerak langsung? Bayangkan begini, kalau seorang pekerja diberi surat kenaikan pangkat tetapi gaji, tugas, dan kuasa langsung tidak berubah, adakah itu benar-benar naik pangkat? Begitulah juga dengan ME63. Selagi tiada garis masa, selagi tiada pelaksanaan sebenar, semua ini hanyalah janji yang kosong. Jadi saya ingin lontarkan soalan panas kepada Anda semua. Adakah Anda percaya bahwa 9 tuntutan ME63 yang diumumkan ini benar-benar akan dilaksanakan dalam masa yang terdekat? Atau Anda rasa ia hanya akan menjadi seperti pengumuman-pengumuman sebelum ini? Cantik di atas kertas, tetapi kosong di lapangan. Adakah ini satu bentuk penipuan politik yang berulang kali digunakan untuk meredakan Sabah dan Sarawak, tetapi hak sebenar tidak pernah dikembalikan? Fikirkan baik-baik, sebab isu ini bukanlah isu yang kecil. Ia menentukan masa depan Sabah dan Sarawak dalam Malaysia. Kalau betul hak itu dipulangkan, rakyat akan dapat nikmatnya. Tetapi kalau hanya menjadi bahan propaganda, maka generasi yang akan datang terus mewarisi ketidakadilan yang sama. Inilah yang saya ingin ajak Anda semua, kawan-kawan semua, untuk bincang dan fikirkan bersama. Jangan hanya terima bulat-bulat pengumuman, tetapi persoalkanlah bila, bagaimana, dan apa jaminan pelaksanaan. Baiklah semua, terima kasih kerana telah menonton. Jangan lupa untuk tinggalkan komen Anda sebab saya yakin ramai di antara Anda yang ada pandangan sendiri, pandangan pedas tentang isu ME63 ini. Adakah ini satu kejayaan ataupun satu lagi permainan politik? Nah, jadi jangan lupa untuk tekan butang like, share, dan subscribe ke channel ini Currents via MY supaya kita boleh terus bongkar isu-isu panas seperti ini. Kita jumpa lagi dalam konten yang seterusnya dengan lebih banyak pendedahan dan naratif kontroversi yang mungkin tidak berani disebut oleh media arus perdana. Salam sejahtera semua, salam perjuangan, dan salam reformasi. Kita jumpa lagi di konten yang seterusnya. Sekian sahaja. Terima kasih.